Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha li'ibadihi turuqal hidayah wa yassara lahum asbaban najati wal wiqayah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nasarahu Allah bil himayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah salat fardu Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimplementasikan sifat-sifat orang yang bertakwa
dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perancangan adalah suatu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Pengalaman mengajar kita bahwa setiap perkara yang dirancang akan berakhir dengan natijah yang baik. Bak kata pepatah, jika kamu gagal merancang, kamu merancang untuk gagal. Apabila kita merancang, kehidupan kita akan menjadi semakin tersusun dan matlamat kita akan menjadi jelas. Jika kita lihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sentiasa merancang sebelum melakukan suatu perkara dalam kehidupannya. Sebagai contoh, perancangan teliti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya ke Madinah. Sebelum hijrahnya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyediakan segala perkara yang diperlukan, seperti membekalkan makanan, mendapatkan maklumat akan seluk-beluk perjalanan ke Madinah dan sebagainya. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam juga memilih seorang sahabat yang benar-benar dapat menyokong serta menemaninya dalam perjalanannya itu. Itulah dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini semua adalah usaha yang dapat menjamin keselamatan serta kejayaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Berpandukan panduan kenabian ini, para sahabat juga mengamalkan jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membuat perancangan dalam kehidupan. Antaranya adalah Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang mempunyai harta yang banyak. Lalu beliau merancang untuk menggunakan hartanya dengan sebaik mungkin. Maka beliau membuat keputusan untuk mewasiatkan segala hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kewafatannya. Namun apabila beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menganjurkannya supaya tinggalkan sebagian daripada hartanya itu untuk keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta dari manusia lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perhatikan di sini saudara-saudaraku sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk sentiasa memikirkan serta merancang untuk kemaslahatan dan kebaikan keluarga terdekat. Meskipun menyerahkan harta kita kepada Allah, menyerahkan harta kita di jalan Allah merupakan suatu perkara yang sangat besar di sisi Tuhan. Namun pada masa yang sama, ia tidak bermaksud mengenepikan kemaslahatan keluarga sendiri. Ia merupakan suatu perkara yang dititik beratkan oleh agama. Sebaliknya, jika seharusnya sentiasa inginkan yang terbaik buat keluarga kita dengan menyediakan perkara-perkara yang utama, membantu mereka dalam kesusahan dan lain-lain lagi. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang bermaksud, dan hendaklah takut kamu kepada Allah orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika mereka pula meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah maka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar, menepati kebenaran. Saudara-saudaraku rahimakumullah, setiap di antara kita mempunyai keadaan serta kedudukan keuangan yang berbeza-beza. Keperluan sebuah keluarga tidak akan pernah sama dengan yang lain. Oleh itu, di sini letaknya kepentingan sikap bijak dalam membezakan antara perkara yang dikategorikan sebagai keperluan dan juga kemahuan atau kehendak. Ini karena apabila kita gagal menentukan keutamaan kita, ianya dapat mengakibatkan pembaziran dan kerugian yang besar, baik dari segi kebendaan, keuangan, tenaga, dan bermacam lagi. Oleh itu, seharusnya kita mendahulukan keperluan-keperluan utama, seperti memberikan pendidikan setinggi mungkin kepada anak-anak kita, perbelanjaan dan bil rumah, nafkah anak, dan sebagainya. Inilah sikap yang perlu dipupuk dalam diri kita, agar kehidupan keluarga kita sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan tentram, jauh daripada segala tekanan keuangan dan kerisauan. Pada masa yang sama, saya juga ingin menegaskan dalam menyediakan keperluan keluarga, kita juga perlu berhati-hati dan jauhi sikap boros, berbelanja ataupun berhutang. Belanjalah mengikut kemampuan masing-masing, dan sekiranya Anda mengenali mereka yang memerlukan bantuan keuangan, bantulah mereka dengan sumbangan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita ganjaran yang besar. Marilah sama-sama kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara keluarga kita daripada sebarang keburukan, dan menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amad wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Ala sallu wa sallimu ala nabiyyil mustafa, faqad amarna Allahu bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة جامعة رحمكم الله ربي أعوذ من همزة الشياطين صلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن